واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم الحديث وسنن السليم وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله. Yang dikasihi perempuan imam, adik kata kuasa, surah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, izin dan rahmat Allah pada malam ini dapat kita sekali lagi dipertemukan dalam pengajian kitab Penawar Hati. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi memanjangkan umur kita dan masih lagi memberikan nikmat kesihatan kepada kita, maka dapat kita sama-sama dipertemukan sekali lagi dalam pengajian kita pada malam ini. Apa yang kita harapkan mudah-mudahan ya, apabila kita sekarang ini sudah berada pada tahun 2011, di mana tahun 2010 telah meninggalkan kita, maka terlalu cepat dan batasnya masa berjalan. Sedar ataupun tidak sekadar mahal yang dirahmati Allah, bila masa berjalan, dia maka berubahlah hari, berubahlah tahun, maka berubahlah umur kita. Bila berubahnya umur kita, maka sebenarnya makin dekat dan makin hampirlah kita untuk berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Dan kita tidak sedar ya, umur kita ini dimakan oleh hari, siang dan malam yang silih berganti, yang memakan umur kita. Jadi sekarang ini apa yang perlu sama-sama kita kena muhasabah, kena renung sejauh manakah amalan kita dan bekalan kita yang kita nak bawa bila bertemu dengan Allah Ta'ala. Pernah tak kita fikirkan tentang soal ini? Yang mana kalau kita lihat hari ini, orang tak ambil sangat tentang soal bekalan nak kita bawa bila berada di alam barzakh. Tetapi yang lebih banyak orang fikirkan bekalan ya, bagaimana nak kita meneruskan kehidupan kita di dunia ini. Sudah diberikan nikmat harta, tidak cukup, makin kita fikirkan lagi nak menambahkan lagi kekayaan kita. Tapi tentang soal bekalan, amalan yang ini kadang-kadang ramai di kalangan kita yang tidak ya, memikirkan tentang soal ini. Sedangkan bekalan ataupun amalan inilah yang sebenarnya merupakan teman kita, kawan kita dan sahabat kita bila berada di alam barzakh. Jadi insya-Allah pada malam ini sama-samalah untuk kita mencari ya, menambahkan lagi amalan dan bekalan kita untuk kita bawa bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung balik pengajian kita Penawar Bagi Hati yang kita masih membicarakan bab yang ketiga pada menyatakan lidah, nikmat lidah. Dia masih membicarakan tentang soal lidah. Jadi kita sudah mengaji dalam pengajian yang lalu mengenai tentang bahawa Allah Ta'ala menjadikan nikmat ataupun lidah kita ini ada tujuannya. Bukan hanya Allah jadikan lidah kita ini sahaja-sahaja suka-suka ya, sehingga kadang-kadang ada orang berkata ini lidah aku, ikut suka aku lah nak kata apa kan. Sedangkan kita kena faham dan kita kena sedar bahawa lidah ini hak Allah Ta'ala, bukan hak kita. Allah cuma bagi pinjam. Bila lidah ini hak Allah, maka kita kena ikutlah apa yang Allah perintah, apa yang Allah suruh, dan apakah yang Allah larang. Kita gunakan lidah kita. Bukan boleh suka kita nak cakap apa. Sebab itu pentingnya ilmu. Maka insya-Allah pada malam ini kita mengetahui lagi apakah lidah-lidah yang perlu kita gunakan dan apakah perkara yang diharamkan. Jadi pada malam ini kita sambung mengenai tentang lidah yang diharamkan. Haram maknanya bila kita bercakap berdosa. Bila berdosa masuk neraka jika kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara lidah yang diharamkan ya, ialah kita masih menyambung bab mengenai tentang mengumpat ya. Mengumpat. Apa dia mengumpat? Iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci dia
bahkan dia jika didengarnya, maka iaitu haram dengan ijma' ulama. Maksud ijma' ni maknanya majoriti ulama mengumpat adalah haram. Maksud haram maknanya berdosa. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu bahawa mengumpat itu dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Bahkan kalau kita melihat dalam sebuah hadis dari Nabi SAW, hingga Nabi menyebut iyyakum wal ghibah fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fa yatubu Allah alaihi wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Jauhilah oleh kamu, kata Nabi, akan diri kamu, dan takut oleh kamu akan mengumpat. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan, lebih besar daripada dosa daripada orang berzina. Cuba kita bayangkan, kalau kita sebut orang berzina, kita nampak besar zina ni kan. Zina ni benda yang besar. Kerana daripada zina akan lahirlah anak yang disebutkan anak zina ataupun anak yang lahir di luar nikah yang halal, maknanya secara haram. Maka perbuatan zina itu perbuatan yang besar dosanya. Kalau di Malaysia ini ada peraturan, ada undang-undangnya, walaupun peraturan itu tidak menepati peraturan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Orang berzina didapati besar, maka akan dipenjara, mungkin didenda. Itu dalam soal zina. Tetapi sedar ataupun tidak, yang kita tak pernah berzina, yang kita tidak pernah membunuh, tapi dosa kita lebih besar daripada orang yang berzina, yang buat di taman-taman, yang buat di tempat-tempat yang terbuka ataupun tempat-tempat yang kita lihat dalam surah khabar, lebih besar. Apa dia? Mengumpat. Allah. Jadi kadang-kadang kita tak sedar. Hari ini soal mengumpat ni benda yang jadi macam satu tabiat. Kadang-kadang satu hobi pula. Kalau tak mengumpat, tak boleh. Kena mengumpat. Mengumpatnya apa? Kita mengata orang di belakang tanpa pengetahuannya. Kita cerita dengan tujuan untuk memburuk-burukkan dia. Jadi inilah yang kadang-kadang payah jemaah yang dirahmati Allah nak jaga lidah tentang soal mengumpat. Dan biasa mengumpat ni dia ada indikasi dia. Ahli datang kuasa mengumpat. Dia mengumpat ni tak sorang-sorang, dia mesti ada teman kawan kan. Kalau sorang-sorang tak kata mengumpat, tu gila namanya. Ada. Kadang-kadang dulu ada lah nak cerita. Sampai kadang-kadang ada orang dia tanya, tak ada cerita ke hari ni? Ada cerita baru tak? Sampai macam. Jadi makna di sini dosa orang berzina itu lebih besar. Apabila Nabi SAW mengatakan bahawa dosa orang mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina, lebih besar, lalu sahabat bertanya, sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa sampai dosa mengumpat ini lebih besar daripada berzina? Kenapa? Sedangkan apa yang kami faham, dosa berzina itu lebih besar. Hingga jika didapati bersalah orang yang berzina, didapati bersalah dalam hukum Islam, kalau dia belum berkahwin kena sebat 100 kali. Ini hukum dalam Islam. Kalau dah berkahwin kena rejam sampai mati. Kan besar. Tapi kenapa mengumpat ini lebih besar? Lalu bersabdalah ia Nabi SAW, bahawasanya kata Nabi, seseorang lelaki itu terkadang berzina kemudian taubat maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Nampak? Maknanya perbuatan zina merupakan dosa kita dengan Allah Ta'ala. Dosa dengan Allah mudah, walaupun perbuatannya itu perbuatan yang jahat, tapi mudah. Mungkin dulu zaman kita muda-muda dululah, zaman 20-an, 30-an, dulu jahil. Maknanya bila jahil, mungkin banyak perkara-perkara yang kita buat dengan haram, terlibat dengan zina. Umur dah masuk 60-70, Allah berikan hidayah, alhamdulillah. Dah jadi bilal, dah jadi imam kan.
tanah petang dengan neon contohnya kan. Sebab dulu hebat. Orang dulu dia tak minum air tongkat Ali, dulu makan tongkat Ali tu. Hebat. Orang dulu kan akar tongkat Ali tu dimakannya mama. Hebat. Sekarang air dia. Jadi akibat dia akhirnya mungkin dulu kita terlibat dengan dosa-dosa semikian. Jadi bila kita dah bertaubat, umur dah masuk 60, 70, alhamdulillah hidayah pun datang, kita bertaubat, maka selesai dosa dengan Allah Ta'ala. Tapi mengubah ini dia tak selesai. Kenapa? Kerana Nabi SAW mengatakan bahawasanya orang yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Kenapa? Kerana dosa orang yang mengumpat ini semua ialah dosa antara kita sesama manusia. Ya, sebab itu Nabi kata apa? Dosa ini ada 3 kan? Satu, dosa yang tidak diampunkan. Apa dia dosa yang tidak diampunkan? Ialah dosa kita mensyirikkan Allah. Wa huwa syirkun. Orang yang mensyirikkan Allah, Allah tak akan ampunkan. Kecuali kalau dia bertaubat dengan taubat dan nasuha, baru Allah ampun. Kalau hanya sekadar ambil air wudu, dan ya, sebab bila kita ambil air wudu ni maka berguguranlah dosa-dosa kecil. Kalau hanya sekadar istighfar lepas solat 3 kali, Allah tak terima lagi. Ya, orang yang syirik maknanya dia kena bertaubat dengan taubat dan nasuha. Dia syirik kepada Allah. Dan yang kedua, dosa yudrak, dosa yang tidak dibiarkan. Ini yang kita takut. Apakah dosa yang tidak dibiarkan? Dosa yang tidak dibiarkan ialah dosa antara kita sesama manusia. Dosa sesama manusia Allah takkan biarkan. Maknanya bahawa kalau kita pernah mengumpat orang tu, waktu dulu kita pernah mengumpat dia, ya, maka kita kena minta maaf kepada orang yang pernah kita umpat. Ingat, senang nak minta maaf. Pergi rumah dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa hajat ni? Saya dah hajat Tuhan. Apa hajat? Hajat saya ni sebenarnya saya ni banyak mengumpat Tuhan. Agak-agak boleh ke lidah kita nak bercakap dengan Allah. Saya takut nanti kat sana tak boleh, tidak boleh nak menjawab di hadapan Allah. Ini berat, sebab tu nak bercakap berat. Dosa umpat ni berat. Jangan main-main. Ya? Sebab tu kita kena jaga sedia jemaah yang dirahmati Allah. Kerana dosa orang mengumpat ini dosa yang tidak akan dibiarkan. Kerana apa? Kerana kalau sekiranya kita tidak selesai di dunia ni kita tak selesai dengan orang yang pernah kita umpat, maka dosa ini kita akan bawa hinggalah kepada masyarakat, hingga di mahkamah Allah Ta'ala. Kita akan bawa di sana. Dan yang lebih mandang dan lebih kita takut apabila kita bertemu dengan Allah Ta'ala, kita mengharapkan pahala sembahyang, pahala puasa, pahala sedekah, mengharapkan pahala kita. Ya, memang pahala yang kita buat itu memang Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Tetapi bila kita bertemu dengan Allah daripada masyarakat, tiba-tiba ada golongan-golongan manusia yang datang, ya Allah berikan hak mereka untuk menuntut keadilan. Kalau di dunia mereka nak menuntut keadilan mungkin tidak berlaku adil, payah mereka nak menuntut keadilan kerana mereka ditindas, mereka dizalimi, mereka dihina, kan? Tetapi di pada masa Allah berikan kepada mereka keadilan. Apa keadilan Allah? Allah bagi peluang kepada orang yang pernah dizalimi, yang pernah diumpat, yang pernah difitnah dan sebagainya. Allah bagi peluang. Apa hak kamu untuk menuntut kepada sebulan ini? Wahai Tuhan, nanti dulu. Sebulan ini memang dulu rajin ke masjid, rajin ke surau, rajin mengaji, tapi rajin mengumpat, wahai Tuhan. Kan tak jawab. Lalu dia mengadu, wahai Tuhan, dulu dia pernah mengumpat saya, dengan umpatan itu hingga saya terhina, saya dizalimi, ya, saya dipulang dan macam-macam lagi yang saya dapat. Sekarang saya menuntut hak saya, wahai Tuhan. Akhirnya Allah Ta'ala kata, Allah kata, cuba cek apa yang kamu nak tuntut. Maka tengok sembahyang dia, pahala sembahyang. Ya, akhirnya Allah ambil pahala sembahyang dia. Sembahyang orang yang dulu rajin ke masjid,
minta Allah terima tak taubat saya Ustaz? Tidak, Allah tak terima memang. Sebab apa? Sebab dosa kita berkaitan dengan manusia, bukan dengan Allah Ta'ala. Kalau dengan Allah tak masalah. Ini yang Nabi kata berat, ini yang Nabi kata lebih besar dan berzina kan? Ini dalam soal kita mengumpat. Belum kita ambil hak dia, kita curi kan? Ya? Kita curi tak apa ni, selipar, kasut. Ramai yang hilang kasut di masjid kan? Tapi kita bila tanya orang yang curi kasut ni, kenapa kamu curi? Apa dia jawab? Kan Tok Khatib baca khutbah dia suruh macam tu. Dia pula Tok Khatib baca khutbah suruh. Khatib kata apa? Ya, wahai sekalian jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita. Kita ambillah yang baru, tinggalkanlah yang dulu. Dia faham, ambil yang baru. Apa yang diambil? Tak selipar kasut baru lah. Yang buruk-buruk ditinggal. Ini yang banyak di masjid, tengok Allah selipar buruk, selipar banyak kan? Hak kasut baru semua ambil lah. Ini pun masalah. Jadi bila kita mengambil hak orang, tak selesai. Dulu umur aku bila tahun 70-an Ustaz, saya ambil curi kasutnya tahun 70-an. Sekarang tahun 2000 saya dapat taubat dah Ustaz. Allah masih tak terima taubat kamu. Kamu kena pergi cari. Dulu yang kamu dah ambil curi kasutnya, pergi pulangkan balik. Dia tak ada dekat Selangor, kat Perak, pergi ke Perak. Pergi dah meninggal Ustaz. Cari warisnya. Mana waris? Kasutnya dah hancur dah. Mana dia tahu dia. Tapi nak buat macam mana? Kan? Kena pergi gantilah. Agak-agak berapa nilai? Jumpa ahli waris, minta halalkan. Ya, kita nilailah berapa nilai kasut tu, bagilah duit dan sebagainya. Ikhtiar kena dibuat. Sebab itu dosa dengan manusia ni berat. Bukan boleh kita main-main. Tapi hari ini Allah, kita rasa dosa sama kita ni macam dah. Kadang-kadang rasa bangga pula bila dapat menjatuhkan kawan. Ada bukan orang lain, kawan. Ya, dijatuh-menjatuh, tindas-menindas, cantas-mencantas. Apa lagi? Apa lagi yang tak berlaku? Sedangkan semua ini nanti akan diadili oleh Allah Ta'ala. Ini di antara yang disebutkan. Kemudian kita lihat, ya, kerana barang yang datang padanya daripada beberapa janji seksa yang bersangatan, seperti firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai sekalian mereka yang beriman, kata Allah. Allah panggil sekalian mereka yang beriman. Jadi kalau kita faham ayat ini semua, kita lihat ayat ni, ayat panggilan ataupun seru, ya, kepada siapa? Sekalian orang yang beriman. Siapa dia orang yang beriman? Kita lah yang hadir malam ini, kan? Kan ada yang rasa tak beriman, kan? Kita kena rasa kita ni orang yang beriman. Jadi ayat ini dialog antara Allah dengan kita yang hadir malam ini. Kita kena merasakan ayat Allah ini. Allah memanggil kita, barulah meresap dalam jiwa. Sebab tu kalau kita baca Quran, bila semua orang yang beriman, orang yang bertakwa, kita kena rasa ini ayat Allah. Allah memanggil kita. Ini baca dia tak faham maknanya. Kadang-kadang baca Quran pun rasa tak rasa dalam jiwa, sebab tak pernah menjiwai apa yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Baik, apa Allah kata kepada kita? Jauhilah oleh kamu akan banyak daripada sangka, iaitu sangka yang jahat. Hanya Allah sebut dalam ayat ni, hak pertama Allah minta kita jangan, ya, suuzan, sangka buruk. Kerana bahawasanya setengah daripada sangka itu dosa. Jadi kita tak boleh sangka buruk, sebab sangka itu boleh menyebabkan dosa. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia. Dan kemudian Allah Ta'ala memanggil kita, memberitahu kita, jangan kita memeriksa aib manusia. Ya, yang dulu dia banyak buat dosa, biarlah dosa dia. Dia nak bertahu saja, jangan kita soal siasat aib dia, kan? Allah kata jangan. Dan jangan kamu mengumpat setengah kamu akan setengah. Ini maksud mengumpat. Jangan. Allah kata kamu mengumpat di antara kamu
Adakah suka, kata Allah, seseorang kamu bahawa makan ia daging saudaranya pada ketika mati? Nampak tak? Suka kita makan daging kawan kita kita ubat tu ketika mati? Suka. Sebab itu ya, Hasan Basri pernah dalam satu kisah, dia dijemput dalam satu majlis kenduri, dia pun datang. Lalu sebelum dia baca doa, tuan rumah tu nak minta tok guru dia baca doa, dia duduk tengah-tengah duduk kan, orang main masuk, macam kita dulu jahil yang orang datang seorang sempat sebelum dia baca doa 2-3 orang cakap sembang dulu. Biasalah kita macam tu lah kan, belum dia imam baca doa, dah lah kita buat ketupat dulu, kan, buatlah ketupat yang seorang 2 palas, tiga palas dan berapa banyak lah, dengan ayah sama sedikit saya minta maaf kepada yang hadir ya, sebelum kita sempat menikmati jamuan yang disediakan tuan rumah ya, tiba-tiba saya rasa macam tak berapa sedap sehingga orang terpinga-pinga. Kenapa? Kerana ada di kalangan kawan-kawan kita makan dulu dah. Kita belum makan lagi jamuan orang sediakan tuan rumah, tapi ada di kalangan kawan-kawan kita yang hadir ni dah makan dulu dah. Sehingga orang bertanya, wahai Tok Guru makan apa? Mana ada makanan tak lidah? Lalu dia kata apa? Ya, makan daging kawan dia. Allah. Makan daging kawan dia. Bukan daging lembu, bukan daging ayam, tapi daging manusia. Ya. Lalu tanya, mana ada daging manusia? Yang kamu mengumpat, yang kamu mengatakan pula yang kamu makan daging manusia. Sebab kadang-kadang itulah kita pun macam itulah kadang-kadang Allah pergi ke Nuri Tahlil atau sebelum itu dia tengok kawan tak datang, lidah tengok kawan kita tak datang, tengok tak ada lain lah, ini muda lah tu mulut pula lah jadi kadang-kadang tak keluar dari lidah. Sebab tu benda ni yang dilarang ya, kerana apa? Ini di antara akibatnya kita memakan daging kawan kita, maka benci kamu akan dia dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala. Bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat lagi sangat kasih sayang. Jadi maknanya kita kena ya senantiasa bertakwa dan takut akan Allah Ta'ala. Maka kita kena selesaikan kalau di dunia ini. Tapi kalau rasanya kita mengumpat, kita sekiranya kata ulama, umpatan kita itu tidaklah sampai didengari kepada orang yang mengumpat, dia tak dengar, cukup dengan kita istighfar. Tetapi kalaulah kita mengumpat sampai orang itu dia tahu, kita kena diubah. Kalau tidak tak selesai kan? Kalau dia tahu oleh orang lain tak kan? Maka kita kena bertemu dan kena minta maaf. Ini yang berat. Dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi daripada Al-Tabrani, daripada Abu Syekh dan Ibnu Abi Ad-Dunya, daripada Jabir dan Abi Sa'id radhiyallahu anhu berkata keduanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum jauhilah oleh kamu iyyakum wal ghibah fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Ini hadisnya dah kita baca tadi lah ya. Jauhilah oleh kamu akan diri kamu dan jauhilah oleh kamu akan mengumpat, kerana bahwasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Dan dikatakan oleh Nabi SAW betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina, bahawa seseorang lelaki terkadang berzina, dia bertaubat, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya, dan menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Dan bahawasanya mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpat. Ini dia ada dosa orang yang mengumpat. Walau bagaimanapun ya, walau bagaimanapun ada pendapat ya, daripada beberapa ulama yang mengatakan ada 6 perkara yang diharuskan mengumpat. Rupanya ada juga yang boleh, bukan semua tak boleh ya. Jadi di sudut hukum asalnya
Mengumpat itu haram, ijma ulama haram. Tapi 6 perkara ini harus. Boleh kita mengumpat, tak ada masalah. Apa dia 6 perkara? Itu kita kena tahu. Bukan semestinya semua orang mengumpat ni maknanya berdosa. Ada benda yang dibolehkan. Yang pertama, mengumpat yang dibenarkan, yang diharuskan apa dia? Orang yang mengadu kepada raja, ya, kepada pemimpin, kepada pemerintah. Berkata si Anu berzalim, dia akan daku dan menyebut dia akan kejahatan orang itu. Ini boleh. Contohlah ya. Contoh, mungkin kita diinai ataupun rumah kita dimasuki pencuri, kan? Pencuri masuk rumah kita. Kita pun kenal yang pencuri ni, bukan orang lain, orang kampung juga. Tahu siapa ayah dia. Macam baru-baru ni berlaku di Meru, tempat saya. Ya, setiap kali sembahyang di masjid itu ada je motor yang hilang. Dalam masjid motor hilang. Yang paling hebat tu motor imam yang hilang. Wah. Tahu pula balik tu motor imam. Ya, sebab dia kata motor imam ni dia ada keberkatan. Sebab itu suka curi motor imam. Asyik-asyik Tok Imam satu hilang, Tok Imam pun hilang. Sudah. Kalau Tok Imam datang dibawa rantai yang besar dirantai dekat tiang masjid. Hilang. Akhirnya orang pun buat cuba buat geraklah, tahu siapa yang mencuri. Jadi dia pandai buat rumah sembahyang. Jadi adalah dua di bawah tak sembahyang, setiap kali tengok pergi-pergi rupanya budak sekolah. Budak sekolah ke orang tengah. Lalu dapat tangkap. Bila dapat tangkap, budak bukan orang lain, kawan kepada kawan yang dicuri motor dulu. Anak ayah itu kawan. Satu kerja, satu tempat kerja. Allah Allah. Curi motor. Ya. Tapi pula masalah ini bukan itulah terpaksa lah ini mengambil kat belakang yang benda yang dibolehkan kan, untuk pengajaran. Kemudian telefon ayah bagi tahu. Kan, bagi tahu yang anak awak yang mencuri motor ni. Kan? Jadi maknanya tadi apa yang disebutkan tadi mengubah kita mengadu. Kita tahu siapa yang ambil, siapa yang curi, siapa yang rompak rumah kita. Kita buat report balai polis. Bila boleh tanya kita, ya, rumah kamu tadi dimasuki jam berapa? Jam 2 pagi contoh kan? Ya, berapa orang yang masuk? Itu penjam. Berapa orang yang masuk? Senyap. Boleh pun boleh. Kenapa orang senyap? Saya tak boleh bagi tahu. Kamu mengumpat dosa kan? Betul ke tidak? Mengumpat cerita di belakang kan? Tapi maknanya kita memberitahu benda yang maknanya kita dizalimi, kita diingatnya. Yang itu mengumpat yang dibenarkan, yang dibolehkan. Kita bagi tahu tentang soal orangnya 3 orang. Yang seorang rambutnya macam ni, yang seorang macam ni kan? Jadi maknanya kita mengadu kepada raja-raja ini, maknanya kedua lah, kaki orang yang berkuasa lah. Boleh ke? Ataupun sama juga, mungkin orang perempuan ibu-ibu kan, dapat suami jenis suami yang jenis Power Rangers, yang jenis macam harimau, kan? Jenis pandang sikit-sikit nampak masak aja, tak dengar cakap aja, sebiji dia lagi ya, kena kerja ahli mesti punya penumbuk lah, lebam ada, lebam ni habis sampai berdarah. Jadi bila ini berlaku, kita didera. Maka pada waktu itu kita kena buat laporan kepada pejabat agama misalnya kan. Datang pejabat agama, lupa dokanya. Muka lebam-lebam ni. Ya, nangis-nangis pada esat-esat. Bukan dia pun tanya, apa hajat kau ni? Dia mau muka lebam. Ya, gigi pun dah tak ada lah.